kepada Datuk Seri Najib Razak dan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Berikut adalah keputusan terbaru oleh 3 orang hakim Mahkamah Rayuan berkaitan dengan tambahan bukti baharu dalam perbicaraan mahkamah secara online sebentar tadi. Ini adalah pengumuman yang sangat-sangat tergempar, yang sangat-sangat mengejutkan. Saya tahu Datuk Seri Najib Razak, peguam-peguam bela beliau dan penyokong-penyokongnya sangat malu untuk memviralkan keputusan kedua untuk hari ini dalam persidangan online di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Tolong jangan koyak, tolong jangan sampai lubang telinga berdarah bosku Najib. Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya bersedia untuk menyampaikan keputusannya esok berhubung kes rayuan Datuk Seri Najib Razak berkaitan dengan kesalahan jenayah beliau merompak duit rakyat Malaysia dalam syarikat SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit. Dalam keputusan sebulat suara hari ini 3-0, Datuk Seri Najib Razak diumumkan kalah secara teruk hari ini kerana panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Yang Arif, Hakim Abdul Karim Abdul Jalil menolak permohonan bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia itu untuk mengemukakan bukti baru dalam rayuan mahkamah sebentar tadi. Semasa prosiding melalui aplikasi Zoom secara maya hari ini, panel 3 orang hakim yang lain iaitu Hazana Mihad dan Wazir Alamaidin Mira. Kata hakim, kami mendapati bukti tambahan tidak diperlukan untuk rayuan. Tiada keadaan luar biasa atau syarat luar biasa ditunjukkan untuk mahkamah mengambil keterangan tambahan dalam rayuan. Permohonan Datuk Seri Najib Razak ditolak secara muktamad secara sebulat suara oleh 3 orang hakim. Penyampaian keputusan kes Mahkamah Datuk Seri Najib Razak esok akan diteruskan seperti yang ditetapkan oleh Mahkamah Malaysia, kata Ketua Hakim Mahkamah Rayuan Yang Arif Hakim Abdul Karim. Maka, dengan pengumuman keputusan terkini, membuktikan kebenaran kata-kata saya, bosku Najib dan pasukan peguam belanya gagal dan terus gagal untuk menipu dan memperbodohkan hakim melalui wayang skrip politik pembentangan bukti baharu yang tidak ada kaitan dengan kes jenayah rompakan Datuk Seri Najib Razak yang sudah kantoi mencuri 42 juta ringgit dana pelaburan negara Malaysia dalam syarikat SRC 1MDB itu. Benar apa yang telah saya bongkarkan dari prinsip rule of law. Semua gimmick politik bosku Najib dalam persidangan online perbicaraan mahkamah hari ini telah diputuskan oleh 3 orang hakim. Semua bukti baru itu tidak boleh mengubah keputusan 3 orang hakim. Ya Arif lagi bijaksana. Dan hakim melihat bukti baru itu tidak dapat membantu Datuk Seri Najib Razak dalam penafian 1001 bukti bosku Najib merompak duit SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit. Bertitik tolak daripada pengumuman tergempar ini, dalam masa 1 hari, bosku Najib kalah dan ditolak permohonannya untuk menangguhkan keputusan kes rompakan SRC 1MDB. Hari ini, hakim-hakim Mahkamah Rayuan menolak semua bukti baru yang dicanang oleh bosku Najib dan pasukan peguam belanya. Maka ini adalah masalah yang sangat besar. Ini adalah tanda-tanda kekalahan yang sangat besar, yang sangat memalukan bosku Najib pada hari esok. Dengan pengumuman kekalahan ini secara berturut-turut sepanjang hari Selasa yang cukup sial, yang cukup malang, adakah bosku Najib akan melarikan diri ke luar negara malam ini? Seperti mana Jolo menyembunyikan dirinya di negara China.
Kepada Datuk Seri Najib Razak, pastikan kamu hadir untuk mendengar keputusan keramat 3 orang hakim yang sangat-sangat berkuasa untuk mengumumkan keputusan kes jenayah kamu merompak duit SRC 1MDB 42 juta ringgit itu. Berdasarkan rekod Pak Cik Mak Cik Oto Aru, saya suka untuk memberi gambaran yang cukup jelas. Bosku Najib memilih jalan mati, jalan maut untuk dia check in dalam penjara Sungai Buloh kerana dia sememangnya gagal menafikan semua bukti-bukti beliau merompak 42 juta ringgit dalam syarikat milik rakyat Malaysia, milik kerajaan Malaysia, iaitu syarikat SRC 1MDB. Saya ingin membuat satu rumusan yang cukup jelas kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia yang tidak tahu berkaitan dengan intipati bukti-bukti kukuh Datuk Seri Najib Razak merompak duit SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit. Atas nama rule of law, atas nama the supremacy of federal constitution, izinkan saya, Datuk Seri Najib Razak, untuk menyampaikan kepada seluruh dunia bukti-bukti kamu merompak dan mencuri duit negara kami di Malaysia ini. Bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, berdepan hukuman penjara 12 tahun jika Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan bersalah bagi 7 pertuduhan jenayah ke atas Datuk Seri Najib Razak yang kantoi melakukan penyelewengan dan rompakan 42 juta ringgit dalam syarikat SRC International Sendirian Berhad. Pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Razak mencabar keputusan Ya Arif Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tahun lalu yang menjelaskan dengan terperinci asas sabitan dalam penghakiman setebal 800 muka surat. Cuba Pak Cik Mak Cik Oto Arung bayangkan, hakim di planet bumi ini membentangkan bukti-bukti bosku Najib merompak 42 juta ringgit setebal 800 muka surat. Sedangkan bosku Najib cuba lari daripada perbicaraan mahkamah, sengaja tidak hadir dalam perbicaraan mahkamah dan sengaja untuk minta tangguh keputusan kes rompakan SRC 1MDB ini sehingga pada hari ini juga. Sayang 1000 kali sayang, sial dan cukup sial, hari malang hari Selasa hari ini, bosku Najib bukan sahaja gagal mengeluarkan saman fitnah kepada seluruh dunia, kepada hakim-hakim dan mahkamah seluruh dunia, tetapi hari Selasa hari ini, hari kekalahan yang sangat-sangat memalukan kepada bosku Najib. Datuk Seri Najib Razak, ahli politik Malaysia paling kanan, satu-satunya bekas Perdana Menteri yang disabitkan bersalah dalam pertuduhan jenayah, didapati bersalah atas 7 pertuduhan jenayah salah guna kuasa, jenayah pecah amanah dan jenayah pengubahan wang haram. Hukuman sebenar yang sepatutnya dijatuhkan oleh pihak Mahkamah Malaysia kepada Datuk Seri Najib Razak adalah 72 tahun penjara dalam penjara Sungai Buloh. 10 tahun penjara bagi 6 pertuduhan jenayah pecah amanah CBT dan pengubahan wang haram dan 12 tahun penjara kerana kesalahan Datuk Seri Najib Razak salah guna kuasa sebagai bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas pengerusi 1MDB dan bekas penasihat Emeritus Syarikat SRC 1MDB. Datuk Seri Najib Razak turut didenda 210 juta ringgit oleh Mahkamah Malaysia, iaitu 5 kali ganda daripada jumlah duit yang dirompak oleh bosku Najib sebanyak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB tersebut. Kata Datuk Seri Najib Razak, perbicaraan Mahkamah Malaysia adalah tidak adil.
Kata Datuk Seri Najib Razak, hakim-hakim ini tidak adil. Tetapi atas sifat manusiawi Hakim Mahkamah Tinggi, Ya Arif Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menggunakan kuasa budi bicaranya untuk mengarahkan hukuman penjara dan denda tersebut dijalankan secara serentak, maka Datuk Seri Najib Razak bukan dipenjarakan 72 tahun dalam penjara Sungai Buloh, tetapi hanya dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun sahaja. Selain itu, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali turut menangguhkan semua hukuman Mahkamah Malaysia dan memberi peluang terakhir, peluang kedua untuk Datuk Seri Najib Razak membuat rayuan di peringkat Mahkamah Rayuan. Kalau benar hakim-hakim kita tidak adil, sudah lama Datuk Seri Najib Razak check in dalam penjara Sungai Buloh. Tetapi hakim-hakim dan Mahkamah Malaysia kita sangat-sangat adil dan lebih adil daripada hakim-hakim negara lain. Kerana kita sangat manusiawi memberi peluang kedua untuk Datuk Seri Najib Razak menafikan semua bukti-bukti tersebut yang dia sudah kantoi mencuri duit rakyat, duit negara sebanyak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB. Akan tetapi, saya kira Datuk Seri Najib Razak yang tidak bersikap adil bersama pasukan peguam belanya kerana sengaja tidak hadir dalam mahkamah, memberi 1001 alasan bodoh-bodoh yang direka cipta, sengaja untuk menipu dan mengencing kepala hakim-hakim yang arif lagi bijaksana. Bosku Najib bermain wayang politik dalam mahkamah. Dan sebenarnya bukanlah hakim dan mahkamah yang tidak adil. Bosku Najib dan peguamnya tidak adil di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia untuk menjawab 1001 bukti yang mana Datuk Seri Najib Razak sememangnya kantoi merompak 42 juta ringgit itu, Pakcik Makcik Oto Arun. Kes jenayah Datuk Seri Najib Razak memberikan tumpuan terhadap sejumlah 42 juta ringgit dalam 2 akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Razak. Wang yang merupakan sebahagian daripada 4 bilion ringgit dana pencen rakyat dalam kumpulan wang persaraan diperbadankan KWP yang dipinjamkan kepada syarikat SRC 1MDB, yang mana Datuk Seri Najib Razak adalah penasihat utama kepada syarikat tersebut. Datuk Seri Najib Razak berhujah beliau tidak mengetahui transaksi keuangan besar yang dimasukkan ke dalam akaun peribadinya antara tahun 2014 dan tahun 2016. Yang mana Datuk Seri Najib Razak mendakwa dia adalah mangsa kepada ahli perniagaan dalam buruan bernama Lo Tek Jo atau lebih popular dikenali sebagai Jolo. Malah Datuk Seri Najib Razak juga turut memetik nama Raja Arab Saudi dalam prosiding perbicaraan kes jenayah berprofil tinggi ini. Dakwaan Datuk Seri Najib Razak yang berkata wang itu adalah sebahagian daripada sumbangan peribadi Raja Arab Saudi kepadanya ditolak oleh hakim dalam Mahkamah Malaysia sehingga hari ini. Ya Arif Hakim Muhammad Nazlan berkata dalam rekod 800 muka surat penghakiman dalam Mahkamah Dunia. Saya petik, dengar baik-baik Datuk Seri Najib Razak dan penyokong-penyokong. Bosku Najib yang amat saya hormati. Kata hakim, sangat tidak masuk akal bagi Datuk Seri Najib Razak sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan untuk mendakwa tidak mengetahui dana dalam akaun peribadinya sendiri. Namun beliau tidak teragak-agak untuk membelanjakan jumlah tersebut dalam tempoh yang sama. Tambah hakim lagi, mengenai tuduhan Datuk Seri Najib Razak terhadap Jolo, Mahkamah Malaysia mendapati Jolo hanya menjalankan tugas yang diarahkan oleh Datuk Seri Najib Razak dengan cemerlang. Menurut hakim lagi, tertuduh iaitu Datuk Seri Najib Razak walaupun didakwa ditipu, beliau sendiri bersetuju bahawa Datuk Seri Najib Razak tidak kehilangan sebarang wang. Sebaliknya, Datuk Seri Najib Razak mendapat manfaat yang besar dengan kemasukan sejumlah besar wang ke dalam akaun peribadinya. Pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Razak mengemukakan 4 surat daripada kerabat diraja Saudi. Kononnya derma besar akan diberikan kepadanya. Namun Hakim Malaysia berkata,
Kisah daripada surat-surat tersebut adalah satu rekayasa yang lemah, menghuraikan 10 masalah yang ada pada dokumen tersebut yang dikatakan pihak pendakwaan sebagai dokumen palsu. Antara masalah yang ada pada dokumen surat palsu daripada kerabat Raja Arab Saudi itu, menurut Hakim Mahkamah Malaysia, ia adalah salah satu surat yang menjanjikan sejumlah besar wang untuk Datuk Seri Najib Razak ditandatangani oleh seorang putera Raja Arab Saudi. Hakim mempersoalkan bagaimana Datuk Seri Najib Razak yang mengaku tidak mengenali individu tersebut tidak pernah mengambil langkah untuk membuat sebarang pengesahan mengenai dakwaan penulis surat itu. Hakim Malaysia juga menemui bukti kelemahan dalam dakwaan Datuk Seri Najib Razak tersebut, mempersoalkan mengapa Datuk Seri Najib Razak tidak menyebut ucapan terima kasih kepada Raja Arab Saudi iaitu Raja Abdullah yang sudah mati meninggal dunia dalam lubang kubur, yang mana menurut dua suratnya kepada Kerajaan Arab Saudi dalam derma yang didakwa diperoleh oleh Datuk Seri Najib Razak daripada Raja Arab Saudi. Pembelaan tertuduh yang mengatakan dia secara jujurnya percaya dana yang dimasukkan ke dalam akaunnya adalah derma dari Raja Abdullah hanyalah satu rekaan yang tidak masuk akal. Kata hakim yang arif lagi bijaksana dalam institusi kehakiman negara. Mahkamah Malaysia juga bersetuju bahawa syarikat SRC 1MDB diwujudkan sebagai syarikat bagi mengalihkan dana awam, duit rakyat, duit negara ke dalam poket Datuk Seri Najib Razak. Seperti yang dinyatakan dalam penghakiman, ia adalah sebahagian daripada rekayasa peribadi Najib untuk menggunakan SRC bagi kepentingan peribadinya merompak dan mencuri duit rakyat secara tersusun, secara sistematik, secara sengaja sebanyak 42 juta ringgit. Dalam kes pecah amanah seperti ini terdapat beberapa isu utama untuk menentukan asas dalam membuktikan Datuk Seri Najib Razak adalah bersalah. Dalam kes Datuk Seri Najib Razak, ia termasuklah sejauh mana kawalan kuasa Datuk Seri Najib Razak ke atas syarikat SRC 1MDB, daripada mana wang itu dialihkan ke dalam akaun bank peribadinya, dan apakah beliau memiliki niat jenayah ketika melakukan kesalahan jenayah tersebut. Mahkamah Malaysia berpuas hati bahawa Datuk Seri Najib Razak bukan sahaja mempunyai kuasa besar membuat keputusan dalam syarikat SRC 1MDB, bahkan Datuk Seri Najib Razak turut mengawal sepenuhnya aktiviti yang dijalankannya, termasuk meletakkan tanda tangannya secara tulis dalam menerima pinjaman dari wang pencen rakyat iaitu KWAP kepada syarikat SRC 1MDB. Di samping itu, Datuk Seri Najib Razak sebagai bekas Menteri Keuangan yang mana kementeriannya memiliki 1MDB, Datuk Seri Najib Razak adalah orang bertanggungjawab dalam melantik pengerusi 1MDB, CEO 1MDB dan pengarah syarikat SRC 1MDB, selain bertanggungjawab membuka akaun bank syarikat SRC 1MDB. Dengan kuasa besar, kuasa veto yang dimiliki oleh Datuk Seri Najib Razak, bosku Najib turut mendaftarkan anak syarikat SRC di British Virgin Islands serta membuka akaun bank di Hong Kong dan Dubai dengan deposit lebih 2 bilion ringgit. Mahkamah Malaysia turut berkata Datuk Seri Najib Razak adalah orang yang mempunyai kuasa membuat keputusan dan tiada bukti ditemui bahawa pengarah-pengarah syarikat mempersoalkan tindakan-tindakan beliau. Datuk Seri Najib Razak dikatakan oleh Hakim Mahkamah Malaysia, beliau mempunyai kawalan menyeluruh ke atas syarikat melalui kuasa pengambilan dan pemecatan ke atas pengarah. Arahan Datuk Seri Najib Razak kepada pengarah melalui pelbagai minit pemegang saham dan nasihatnya mengenai strategi dan perkara-perkara penting yang mesti diselesaikan oleh para pengarah. Datuk Seri Najib Razak selaku bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan mempunyai kuasa veto untuk mengeluarkan arahan kepada Jolo dan pegawai-pegawainya dalam syarikat SRC 1MDB untuk mencuri dan merompak 42 juta ringgit tersebut. Mahkamah Malaysia turut berpuas hati berhubung niat jenayah ketika kesalahan itu dilakukan. Hal ini kerana Datuk Seri Najib Razak menandatangani cek untuk memindahkan dana dari syarikat SRC 1MDB ke akaun bank peribadinya seperti diakui
oleh Datuk Seri Najib Razak dalam semua proseding jenayah dalam institusi kehakiman negara Malaysia. Dalam kes pecah amanah sedemikian rupa, hujah Datuk Seri Najib Razak bahawa beliau menandatangani pemindahan wang itu dengan anggapan ia adalah untuk tujuan amal tidak boleh diterima kerana tujuan berbelanja selepas penyelewengan adalah tidak relevan. Malah, kebanyakan duit rompakan 42 juta ringgit digunakan oleh bosku Najib untuk shopping barangan-barangan mewah bersama bosku Rosmah. Persoalannya, adakah Datuk Seri Najib Razak telah berjaya menafikan semua bukti-bukti tersebut yang telah didapati oleh Hakim Malaysia sebagai bukti kukuh? Saya katakan Datuk Seri Najib Razak hanya sibuk berpolitik dalam Facebook, hanya sibuk berpolitik dalam negara Malaysia sehingga beliau take for granted proseding perbicaraan mahkamah yang adil dan saksama diberikan ruang oleh hakim-hakim dalam Malaysia untuk membela diri. Ada 1001 soalan yang tidak dijawab oleh Datuk Seri Najib Razak sehingga Datuk Seri Najib menyatakan tidak tahu tentang semua modus operandi dan bukti beliau kantoi merompak 42 juta ringgit. Maka dengan jawapan tidak tahu, dengan keadaan Datuk Seri Najib Razak gagal menafikan 1001 bukti yang saya bentangkan sebentar tadi, maka bosku Najib perlu bersedia untuk hadir dalam pengumuman tergempar keputusan rasmi 3 orang hakim Mahkamah Rayuan dalam kes Datuk Seri Najib Razak merompak SRC 1MDB 42 juta ringgit. Kata Datuk Seri Najib Razak, cash is king. Hari ini, 2 pusingan Datuk Seri Najib Razak kalah dalam perbicaraan Mahkamah Rayuan. Wajib hadir mahkamah, tidak boleh ponteng. Kalau ponteng, kena tangkap dan masuk penjara Sungai Buloh dengan sangat cepat. Hakim-hakim menolak hujah peguam bela Datuk Seri Najib Razak untuk menangguhkan keputusan mahkamah pada 8 Disember 2021 esok. Bukti-bukti baru yang tidak ada kaitan dengan kes jenayah SRC 1MDB, kes Datuk Seri Najib Razak merompak 42 juta ringgit ditolak oleh 3 orang hakim, 3-0, merupakan kekalahan awal yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat-sangat memalukan dan mengejutkan Datuk Seri Najib Razak. Cash is king. Bosku Najib ingat hakim-hakim dalam planet bumi ini boleh dibeli, boleh dijual dan boleh dilelong untuk menutup kes jenayah beliau, untuk menyembunyikan semua bukti, 1001 bukti yang telah saya perincikan di hadapan Pak Cik Mak Cik Oto Arong, Datuk Nenek, anak-anak muda yang cerdik pandai di luar sana. Akhirnya, adakah bosku Najib akan lari lintang pukang malam ini, naik private jet untuk minta perlindungan daripada negara-negara lain? Bosku Najib, jangan pura-pura tenang, bosku. Kami tahu bosku Najib jantung berdegup kencang kerana sudah gagal untuk menang dalam perbicaraan mahkamah kes jenayah berprofil tinggi ini. Kami tahu bosku Najib tidak boleh membeli hakim-hakim dalam dunia ini walaupun dia sangat kaya raya, Pak Cik Mak Cik Oto Arong. Banduan penjenayah ini, penyamun, penyangak, pencuri ini, hidup dia tidak tenang di dunia dan akhirat kerana dosa besar beliau. Bangga mencuri duit rakyat, bangga merompak duit negara. 42 juta ringgit, 2.6 bilion ringgit. Tanpa rasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa rasa bersalah di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Ingat, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai Datuk Seri Najib Razak merompak dalam dunia ini, akhirnya bosku Najib check in penjara Sungai Buloh, Pak Cik Mak Cik Oto Arong.
kuasa budi bicara 3 orang hakim akan menjadi penentuan. Kalau bosku Najib boleh merayu di Mahkamah Persekutuan lagi, ditangguhkan hukuman penjara dan denda, kamu sangat-sangat selamat. Tetapi jika 3 orang hakim melihat bukti-bukti kamu merompak 42 juta ringgit lebih daripada cukup, sehingga hakim-hakim hantar kamu terus untuk masuk penjara Sungai Buloh, bosku Najib, maka kamu perlu bersedia secara fizikal, secara mental, secara rohaniah untuk menerima kekalahan yang sangat-sangat mengerikan ini. Selamat maju jaya kepada bosku Najib dan peguam bela utamanya Tan Sri Syafiee Abdullah. Peguam kamu sendiri didakwa dalam Mahkamah Malaysia, bosku Najib merompak 9.5 juta ringgit duit 1MDB. Peguam kamu tidak ada kredibiliti untuk mempertahankan kamu, untuk membela kamu dalam kes jenayah berprofil tinggi ini. Kalau peguam kamu sendiri perompak, penyamun, penyangak, macam mana kamu mahu menang dalam perbicaraan mahkamah yang adil dalam Mahkamah Malaysia? Kenapa penyamun, penyangak, pencuri yang kamu lantik sebagai peguam? Datuk Seri Najib Razak, tolong jawab soalan cepu mas ini. Akhir sekali, saya ada pengalaman turun naik mahkamah dari tahun 2016 sehingga tahun 2021. Sehingga sekarang saya terus menang, saya terus hidup bebas kerana saya bukan penjenayah. Kerana hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia itu sememangnya adil dan cukup manusiawi mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Saya menang dalam semua perbicaraan mahkamah bermotifkan politik kerana hakim-hakim ini sememangnya membuat keputusan yang cukup adil tanpa campur tangan politik. Bosku Najib, semua kes jenayah kamu masih tidak ditutup oleh Ismail Sabri dan kerajaan UMNO BN. Semua kes jenayah kamu tidak ada yang menang satu pun. Sehingga hari ini hakim-hakim Mahkamah Malaysia tidak tutup semua lebih 40 kes jenayah kamu merompak dan mencuri dalam negara Malaysia. Pengajarannya, kamu sangat kaya raya, bosku Najib. Hasil daripada merompak dan mencuri bersama bosku Rosmah dan konco-konco kamu. Tetapi duit kamu setinggi gunung Everest. Duit haram itu sedang membunuh dan memenggal kepala kamu, bosku Najib. Jangan bunuh diri dalam istana rumah kamu. Walaupun kamu sendiri sudah tahu, bosku Najib, kamu confirm kalah pada hari esok 8 Disember 2021. Saya amat yakin dan percaya 3 orang hakim akan membuat keputusan yang adil dan saksama mengikut kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Cukup pahit untuk ditelan kebenaran ini, Datuk Seri Najib Razak. Kamu adalah pencuri. Kamu adalah penyamun. Kamu adalah pengkhianat dan petualang kepada bangsa Melayu kerana kamu merompak duit orang Melayu 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB. Sehingga kamu mengiyakan perkara ini dalam Mahkamah Dunia. Kamu adalah pengkhianat, petualang, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Sehingga kamu sanggup merompak dan mencuri duit rakyat, duit negara Malaysia. Dalam syarikat SRC 1MDB ini berbilion-bilion US dollar. Rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas, Datuk Seri Najib Razak. Jangan sembah duit sebagai Tuhan. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Minta keampunan kepada Allah sebelum terlambat. Semoga keputusan mahkamah nanti menjadi permulaan kepada Datuk Seri Najib Razak untuk bertaubat dalam penjara Sungai Buloh. Checkmate and game over. Bosku Najib.
Bapa Penyamun 1MDB. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus menang suara sakti keramat rakyat di bumi Allah yang Maha Kuasa ini. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat Pakcik Makcik Oto Harum. Long live my beloved country. Long live Malaysia. Negara Malaysia ini adalah negara rule of law. Tolong bersedia untuk kemas barang kamu, bosku Najib. Kerana kami risau. Kami bimbang jika kamu dihantar ke dalam penjara Sungai Buloh oleh 3 orang hakim yang sangat-sangat berkuasa dalam institusi kehakiman negara Malaysia. Sekian. Terima kasih rakyat Malaysia.